sampai 45. Mana di sini? Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran bacaan ayat Al-Quran, tajwid dan pentafsirannya. Ya, insyaallah ini kita akan mulakan dengan bacaan surah Baqarah ayat yang ke 45 hingga 50. Ya, 45 hingga 50. Ya, kita akan baca ayat 45 hingga 50. Kemudian kita akan kupaskan dengan satu hukum tajwid. Ya, kita akan kupaskan dengan satu hukum tajwid dan seterusnya kita akan cuba mentafsirkannya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah. Ya. Kita akan ada 3 sesi. Yang sesi yang pertama bacaan ayat suci surah Baqarah ayat yang 45 hingga ayat yang ke-50. Kemudian akan dikupas dengan satu hukum tajwid dan akan cuba mentafsirkan Quran berdasarkan kepada kitab Ibnu Katsir. 3 slot setiap hari insya-Allah. Doakan kami semoga Allah beri kesihatan, boleh teruskan perjuangan untuk menyampaikan mampu bagi kami, ya, insya-Allah. Sekejap lagi kita akan mendengar bacaan surah Baqarah ayat ke-45 hingga ayat yang ke-60 oleh Al-Fadil Ustaz Fawaid. Dan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita berjumpa lagi dalam sesi mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran serta makna dan tafsirannya insya-Allah. Dan biasa hari ini kita akan menyambung ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 hingga 50 insya-Allah. Dan selepas itu saya akan menguraikan sedikit satu hukum ilmu tajwid, ringkasan, ya, penerangan ringkas satu hukum tajwid insya-Allah. Sama-sama kita boleh mengikutilah dan eloknya sama-sama kita boleh ambil Quran, sama-sama tasmi' bacaan saya. Dan saya pun bukan bacaan perfect, bukan. Saya pun perlu ditegur jika ada salah dan silap. Tegur sama-sama menegur mana-mana yang guru-guru ataupun ustaz-ustaz alim-alim di sini yang nampak kesalahan saya, tegur saya insya-Allah, ya. Tanpa masa saya akan bacakan sambung ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 hingga 50 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Baik. Tadi baru saja saya baca ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 hingga 50. InsyaAllah seperti mana biasa saya akan menghuraikan sedikit ataupun memberi sedikit penerangan ringkas tentang hukum tajwid. Tak banyak, satu hukum saja, InsyaAllah, sama kita memperbaiki bacaan Quran kita, dan khususnya untuk saya, untuk diri saya jugalah, sama-sama kita perbaiki bacaan, insya-Allah. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini ialah, kalau kita tengok dalam Quran, ayat yang saya baca memang banyak hukum tajwid. Yang lepas-lepas pun saya dah beri satu hukum sendiri. Ada hukum mad asli, ada hukum wajib al-gunnah, ada hukum ma'arif disukun, dan macam-macam lagi macam ni. Cuma hari ni saya nak kongsikan satu hukum tajwid. Ini dalam kalau dalam ilmu tajwid dia termasuk dalam bahagian hukum nun mati serta tanwin juga. Hukum nun mati serta tanwin. Okey. Dan saya nak kongsikan, walaupun semua warga FB mungkin ada yang lebih arif daripada saya, kongsikan ringkasan. Okey. Hari ini saya nak kongsikan satu hukum, iaitu idgham. Saya nak ambil hukum idgham. Idgham apa? Idgham dia ada dua, idgham bila gunnah dengan idgham ma'al gunnah. Cuma saya hari ini nak sentuh satu saja, iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni apa? Dia hukum tajwid. Idgham bila gunnah termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin. Terjadinya macam mana? Idgham bila gunnah terjadinya apabila nun mati ataupun tanwin, nun mati, nun yang bersukun ataupun mati, ataupun tanwin, baris dua atas, baris dua bawah dan baris dua di depan, dia berjumpa dengan huruf idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, huruf dia ada dua. Idgham bila gunnah, huruf dia ada dua, iaitu lam dan ra. Idgham bila gunnah, huruf dia ada dua, lam dan ra. Huruf lam dan ra. Dan apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, iaitu lam ataupun ra, bacaannya tidak dengung. Bacaan dia tidak dengung. Bacaan dia jelas, bacaan dia tidak dengung. Okey, sekali lagi saya terangkan, apabila nun mati ataupun tanwin dua di atas, dua di bawah, dua di hadapan berjumpa huruf idgham bila gunnah, iaitu dua lam dan ra. Lam ataupun ra makna bacaannya tidak perlu didengungkan. Tidak perlu didengungkan. Tapi bacaan dia macam mana? Idgham bila gunnah, masukkan kepada huruf yang selepasnya. Maknanya idgham ni apa? Idgham ni memasukkan. Maknanya memasukkan huruf yang selepas. Maknanya memasukkan huruf ni tak dengung dan memasukkan huruf yang selepas. Jadi kalau kita nak tengok contoh, sini ada contoh. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh ayat yang ke-48. 48. Okey, contoh ayat yang ke-48 ni, hukum idgham al-gunnah.
untuk nun mati bertemu dengan lam. Kalau kita itu ayat dia, wattaqu yaumalla, wattaqu yaumalla. Nampak di situ tanwin bertemu dengan lam. Maknanya kita tahu dah tanwin ni dengung kan, tapi ni tak dengung sebab dia sebab dia tadi huruf bila gunnah idgham memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Idgham masukkan bila gunnah tanpa dengung. Maknanya tidak dengung. Contoh wattaqu yaumalla, jangan yauman la, tak boleh, itu bacaan salah. Wattaqu yaumalla, wattaqu yaumalla tajzi. Wattaqu yaumalla tajzi, itu huruf idgham bila gunnah. Maknanya maksudnya yang masukkan dia mana? Maknanya dia masukkan tanwin tu kepada huruf lam bunyi dia. Kan? Hukum dia. Okey, harap jelas. Sekali lagi, wattaqu yaumalla, yaumalla. Itu bagi contoh idgham gunnah tanwin. Jadi baik, kita tengok contoh yang yang lain, iaitu ayat yang ke 49. Ayat dia panjang, wa idnajainakum. Okey, wa idnajainakum min ali fir'aun tu. Ambil ayat dia yang akhir, nak ayat dia yang akhir, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Mir rabbikum. Yang saya dah kata tadi, huruf idgham bila gunnah ada dua, lam dan ra. Ini nun mati berjumpa dengan ra. Tadi saya duduk hukum tanwin bertemu dengan lam. Ini hukum nun. Ya, ada dua. Maknanya huruf idgham bila gunnah lam dan ra, dari sini dia berjumpa dengan ra. Jadi bacaan dia macam mana? Mir rabbikum. Mir rabbikum. Masukkan kepada huruf ra. Dan di sini kalau minta maaf ada gangguan sikit teknikal. Okey. Di sini kalau kita tengok idgham bila gunnah, kita tengok apabila terjadi hukum idgham bila gunnah, huruf selepas dia ada sabdu. Kita tengok wattaqu yaumalla, atas lam dia ada sabdu. Kita tengok juga yang ni, hukum yang ni nun mati bertemu dengan ra, huruf ra ada sabdu juga, mir rabbikum. Itu huruf idgham bila gunnah, itu hukum. Itu hukum idgham bila gunnah. Dia selepas dia huruf dia ada sabdu. Dan tanwin kita tengok selepas dia lam atau ra, dia automatik tidak dengung. Idgham masukkan tanpa dengung. Jangan kita dengungkan dia. Kalau kita dengungkan dia, bacaan jadi salah. Idgham pun memang ada dua, idgham ma'a gunnah, nanti kita akan kongsikan di hari yang lain, insya-Allah. Okey, baik. Di sini tanwin, kalau kita nak tengok tanwin, kita tengok tanwin dia tidak selari. Kita tengok tanwin dia tidak selari, tidak selari. Tapi boleh jadi tanwin yang kita tengok ni ada macam saya kata tengok hukum contoh yang lain sebelum ni, hukum izhar halqi. Dia maknanya tanda tanwin tu selari. Tanwin atas, gua bawah, dan bahagian tanwin depan dia macam 69. Itu kita dah tahu dah, maknanya bacaan dia jelas, izhar halqi. Ini kita tengok tanwin ni dia tidak selari. Tidak selari juga, tanwin dia dua atas, tanwin dua bawah. Baik, sekali lagi gangguan teknikal. Baik, jadi itu saja hukum untuk hari ini saya kongsikan. Walaupun semua dah tahu, malah insya-Allah ada yang lagi mahir daripada saya. Jadi saya cuma kongsikan ringkasan sikit untuk kita mengulang kaji, untuk kita betulkan bacaan kita. Insya-Allah saya rasa dah Ramadan yang ke-7 ni, rasa dah ramai dah baca tadarus Quran, dah banyak dapat kan. Samping kita baca Quran, samping tu kita betulkan bacaan.
insya-Allah dapat pahala buat kita. Jadi untuk hari ini satu hukum, iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah bila nun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, iaitu ada dua huruf idgham bila gunnah, lam dan ra. Bacaannya tidak didengungkan. Idgham apa? Idgham memasukkan tanpa dengung. Maksudkan tanpa dengung. Okey, itu je penjelasan saya hari ini. Cukup ringkas, semoga dapat bermanfaat untuk hukum yang hari ini. InsyaAllah selepas ini kita akan pula mendengarkan huraian ataupun tafsiran ayat yang saya bacakan, mula daripada ayat 45 hingga 50 ni, apa yang nak disampaikan dan apa yang kita boleh ambil daripada tafsiran-tafsiran ataupun huraian ayat-ayat ni. Kita sama-sama dengar insyaAllah. Bukan kita sekadar saja membaca Quran, tahu hukum tajwid, malah kita dapat faham isi dan makna ayat-ayat Quran tu insya-Allah. Dan seperti biasa akan dihuraikan oleh guru saya sendiri, Fadil Ustaz. Dan lepas ni moga-moga apa-apa yang kekurangan datang dari saya sendiri, insya-Allah boleh tegur mana yang silap, boleh tegur saya insya-Allah. Saya pun Ihsan Kedil belum lagi banyak, perlu banyak lagi yang perlu belajar insya-Allah. Bolehlah kongsikan pada saya apa yang saya tak tahu. Jadi apa yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik atau yang kurang dari diri saya sendiri. Jadi baik, lepas ini kita akan dengarkan tafsiran ataupun huraian ayat ini. Jadi untuk sekian dari itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah warga FB sudahlah tengok tu, nanti share-sharekanlah sama-sama apa yang kita dengar pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ia juga menjadi asbab untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar bacaan ayat suci surah Baqarah ayat yang ke-40 hingga ayat ke-45 hingga ayat ke-50. Dan kita sudah mendengar satu hukum tajwid idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua, ra dan lam. Bacaannya tanpa didengungkan. Itu dia. Satu hari satu hukum. Satu hari satu hukum. Cukup. Santai-santai sambil kita bagi kat katil nak tidur petang lepas zuhur ni. Kita dengar sikit. Tak lama tuan-tuan, tak lama, start just setengah jam sahaja. Kalau tuan-tuan dah dengar, share-sharekanlah. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita semua. Dan ini seterusnya kita pergi kepada pentafsiran surah Baqarah ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-50. Tuan-tuan, kita tengok dalam ayat ini agak panjang sikit, saya akan cuba kupas pada ayat yang ke-45 ni. Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu. Allah kata mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Allah kata minta dua, sabar. Sabar. Apa dia sabar ni tuan-tuan? Apakah yang dikata dengan kesabaran ini tadi? Melalui firman Allah ini tadi, kesabaran itu tadi maknanya kita ini tadi menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan, satu. Sabar dalam perkara kemaksiatan, satu. Yang kedua, sabar kita di dalam melakukan ketaatan, dua. Yang ketiga, sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, tiga. Dan sabar ini dia tidak ada tempoh waktu. Bilalah kena habis ni ujian Allah ni. Patah Melayu kata hilang gelap timbul terang. Ustaz, bila nak terang? Tak terang-terang pun lagi ni. Sabar. Yelah, sabar berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Sabar. Sebab dunia ini tempat ujian.
dunia ini tempat ujian, maka Allah ujilah kita. Maka kita kena sabarlah dengan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ujian dari sudut kesihatan, baik kekurangan, berbagai-bagai ujian lagi yang Allah akan uji kita. Maka dalam tempoh itulah perlunya kita bersabar. Kita perlu bersabar. Nah, sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat sana ujian lagi besar. Ya, ujian lagi besar. Dia tak tahu dengan kesabaran. Dan ada juga berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan sabar pada ayat tersebut adalah menahan diri daripada perbuatan maksiat kerana disebut bersamaan dengan pelaksanaan berbagai macam ibadat. Yang paling utama adalah ibadat solat. Makna ada setengah kata dia khusus saja. Khusus dalam sabar ni pada melakukan ketaatan. Pasal apa? Sebab digandingkan dengan solat tu tadi. Dan ada yang mengatakan juga, menurut Mujahid, yang dimasukkan dengan kesabaran adalah siam, yakni puasa. Al-Qurtubi dan ulama lain mengatakan oleh kerana itulah bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Ni penting kita memahami ni. Kita memahami. Chen Sen, Ni Hao. Nah, ini menunjukkan kesabaran ini tadi perlu ada pada diri. Dan dimaksudkan ke selain daripada kesabaran tadi, kesabaran ini juga dimaksudkan dengan puasa. Sebab itu bulan puasa itu juga disebut dengan bulan kesabaran. Ini saya ambil daripada kitab Ibnu Katsir. Kita tak boleh nak tafsir sendiri-sendiri, jangan tuan. Kalau kita tidak ada kemampuan, kita tak ada kebolehan. Kalau kita ada kemampuan, kita ada kebolehan, silalah. Sebab itu saya kata awal-awal saya hanya membaca tafsir yang ditafsirkan berlandaskan kitab Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan warga FB semua, kita tengok di sini Allah sebut sabar dan solat. Dua benda. Kerana melalui solatlah kita boleh menyelesaikan permasalahan. Tuan-tuan cuba tengoklah apa sahaja agama di dunia ni selain pada agama Islam. Bila mereka menghadapi permasalahan, mana mereka bertuju? Mereka akan tuju ke kuil, mereka akan tuju ke gereja. Kenapa? Kerana mereka rasa tenang dengan berdasarkan kepercayaan mereka. Bagi kita orang Islam, cara untuk kita nak selesaikan permasalahan itu tadi ialah dengan solat. Nabi SAW apabila baginda Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah Al-Yamani, dia berkata Rasulullah SAW jika ditimpa suatu masalah maka beliau segera mengerjakan solat. Tu kan. Saya tanya Dr. Arsem, tuan-tuan kenal di Arsem Beras Putih? Kenal? Saya tanya, saya panggil ayahanda, apa maksud di Arsem ni? Dia kata apa? Dua rakaat. Dua rakaat Sam, 2 rakaat solat. All selesai, all masalah. 2 rakaat solat selesai all masalah. Kadang-kadang kita banyak mengadu pada manusia, kita tak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat ini juga wa innaha lakabiratan. Dan ini amat berat. Kalau tuan-tuan tengok dari segi hukum nahwu, innaha, innahan, ni dia kembali kepada solat. Dia tak refer kepada sabar. Dia refer kepada solat. Dan ini amat memberatkan. Sabar tu dah berat. Tunai solat lagi berat. Ni mufrad. Ya Allah bawa 2 isu, satu isu sabar, satu isu solat. Tiba-tiba ini satu. Orang belajar hukum dia tahulah ni, dan dikatakan ini balik dia kepada solat tadi. Kenapa Allah tinggalkan sabar, Allah ambil solat? Sebab sabar ni susah-susah pun susah lagi solat itu sendiri. Kita tengok orang boleh mendaki gunung Everest. Orang boleh naik tangga Great Wall. Siapa boleh lepas pada hak dia tu tadi, dia akan bagi hadiah. Saya waktu saya muda-muda dulu lah, sekarang dah tak boleh lah naik kat Great Wall tu.
masuk. Sampai bahan, dia bagi satu lagi. Boleh panjat Great Wall. Orang boleh panjat Gunung Everest. Nah, orang boleh panjat Gunung Kinabalu. Tapi orang tak mampu. Hanya tak sampai setengah kilometer untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat. Pasal apa? Berat. Sebenarnya berat. Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Maktum, dia ni buta. Yang antara kisah yang menyebabkan turunnya Abasa wa Tawalla, kisah Abdullah ibnu Maktum. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni buta. Jauh juga dengan masjid. Masjid zaman dulu bukan macam masjid kita sekarang. Kita dengan kapet, dengan ekor, sujud tenggelam dahi-dahi kita. Ya, zaman Nabi dulu, Abdullah ibnu Maktum jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak ya Rasulullah, sekiranya aku tak datang semayang berjemaah? Ya, ini dalam situasi biasa tuan-tuan, bukan situasi Covid. Ya, situasi Covid ini kita kena patuhlah arahan pihak yang berwajib. Jangan kita mandai-mandai, oh Allah kata semayang ni. Ya, tapi kita kena jaga maslahat umum. Ya, maslahat umum kita kena jaga. Itu perbincangan lain lah. Bila Abdullah bin Maktum bertemu dengan Rasulullah, dia kata, boleh tak ya Rasulullah, aku ini tak nak pergi solat berjemaah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ya pun tidak, tidak pun tidak. Nabi tanya Abdullah bin Maktum, engkau dengar tak azan? Macam ni, kau dengar tak azan? Dengar. Kalau kau dengar, pergilah. Walhal tuan-tuan, Abdullah ibn Maktum buta mata. Kita hanya celik mata. Nah, masjid surau, Allahu Akbar, melepah tak sampai 1 kilometer ada surau, ada masjid. Tapi berat kaki kita nak pergi walaupun mata kita celik. Sebab apa? Mata hati kita buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lepas ini tuan-tuan, berazamlah apabila dibenarkan untuk solat berjemaah, berazamlah kita untuk semua berduyun-duyun pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama menghidupkan rumah Allah dengan solat berjemaah. Berat. Dan bila berat tu tuan-tuan, sudah tentu tempat yang bila Nabi suruh juga itu, maka sudah tentulah tempat itu ada kelebihan dia. Kelebihan solat berjemaah ni tuan-tuan, bukan kata kita semayang di masjid tu saja kelebihannya 20 darjat. Bahkan kalau kita daripada rumah, masa kita ambil wuduk tu pun dah dapat pahala. Ya, masa kita ambil wuduk pun dah dapat. Ambil wuduk semua elok cantik-cantik dari rumah, kita bergerak pergi ke masjid, selangkah kaki kita, Allah ampunkan satu dosa, Allah tingkatkan satu darjat. Masya-Allah tuan-tuan. Ya. Tak nak lagi kita. Ya, tak nak lagi kita. Apa lagi? Janji-janji yang dijanjikan. Manusia ni janji macam-macam. Manusia janji macam-macam. Nak hapus pinjaman, tak hapus juga. Nak hapus tol, tak hapus juga. Sebab manusia dia ada alasan dia kata begini. Tapi Allah, bila dia kata lah, kerana janji Allah itu pasti. Dan itu saja. Tapi kenapa manusia tak begitu? Wa innaha lakabiratan illa ala khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, kadang-kadang kita tengok ya, bila kita kena suatu masalah, kita pun sabar. Sakit sabar, kita boleh makan. Tapi sembahyang ni tuan-tuan, Allah payahnya. Akad aja takbir semua datang. Allah tayar tak elemen lagi ni. Lepas ni tengah nak pergi elemen kat Batu Tujuh Tanjung Karang, tempat Michelin tu. Allah, tak pergi lagi ni, aku nak pergi. Dalam sembahyang. Ya. Kadang-kadang duit kita hilang, jumpa dalam sembahyang. Oh benar akad takbir. Dan bahkan kadang-kadang kita tak ingat pun berapa rakaat dah aku dah buat ni.
begitu beratnya untuk kita capai maka khusyuk di dalam solat itu tadi tuan-tuan. Inilah dia. Ya. Maka sebab itulah ya, solat ini amat berat kalau nak dibandingkan dengan sabar. Sabar tu pun dah berat dah, apatah lagi solat. Dan solat ini sebab kita tengok solat ini jugalah yang akan dihisap, perkara yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tuan-tuan warga FB semua, saya mengajak diri saya mengajak tuan-tuan semua, selitkan mata kita, selitkan mata hati kita. Lepas COVID ini, marilah kita semua pergi menunaikan solat. Dan solat di mana? Di azan dibunyikan. Ya, azan dibunyikan. Ayat yang keseluruhnya Allah kata apa dia? Orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Rabbnya dan bahawa mereka itulah yang akan kembali kepadanya. Berat. Jadi ringan. Bila kita yakin yang kita ini akan dikembalikan kepada Tuhan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup kekal sepanjang hayat. Tak ada. Semua dah pergi. Pergi tak kembali. Rabban. Ya. Dan orang yang yakin, percaya dengan penuh yakin bahawasanya dia akan kembali bertemu dengan Allah, mereka inilah orang-orang yang mampu untuk melakukan ibadat solat yang khusyuk. Tuan-tuan, renung-renungkanlah, selamat beramal. Itu saya kata tadi, ayat ini panjang sikit dia punya pentafsirannya tu tadi. Dan yang keseterusnya, Allah cerita lagi tentang Bani Israel. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati, wahai orang Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahawasanya aku telah melebihkan kamu di atas segala umat. Allah mengingat pada saya, kamu ni, sebab ayat ni turunkan pada Bani Israel. Walaupun ayat ni turun pada Bani Israel di Madinah itu, tapi ianya munafak untuk sudah sampai sepanjang masa. Ingat, ketika mana aku diberi nikmat kepada kamu, dan dikupaskan nikmat itu apa dia? Antaranya nikmat itu tadi orang Bani Israel ini, nikmat dia Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diutuskan daripada kalangan Bani Israel. Itu nikmat yang paling besar. Kita sebut ni minam manna was salwa, makanan pada manna dan salwa. Nikmat juga yang Allah beri kepada mereka ini, dapat terselamat daripada ancaman Firaun laknatullah. Kita tengoklah tuan-tuan, kita di Malaysia ni. Ini bukan tafsir, kita tengok di Malaysia. Di Malaysia ni tuan-tuan, seolah-olah orang Islam berdiri tak sama tinggi, duduk tidak sama rendah. Tengok apa bidang sekali. Kita tengok bidang ekonomi. Ini bukan nak cerita pasal asabiah, perkauman, bukan. Kita tengok benda ni yang realiti. Ekonomi. Kenapa mereka berkuasa? Gangguan lain tak berapa cantik. Saya sambung balik. Kenapa orang bukan orang bangsa Cina, mereka kehadapan dari sudut ekonomi? Kita tak boleh dengki kepada mereka. Sudah tentu ada kelebihan yang ada pada mereka. Tengok bangsa India memegang golongan profesional seperti doktor, peguam. Kadang-kadang kita orang Melayu ni tak gangguan. Tadi apa ni orang kita Melayu ni, kenapa? Soalan habis. Satu dia tak ada saya satu.